A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera, baru lepas solat subuh berjemaah, baca Quran berjemaah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung pengajian kita dalam topik fiqh, yang mana topik ini cukup dekat dengan kita. Nak tahu ke apakah topik yang akan kita bicarakan pada hari ini? Pertama sekali kita nak cerita bab duit. Tapi bukanlah kita nak cari kat mana nak dapat duit, tapi kita nak cerita berkaitan dengan pelaburan. Topiknya adalah labur, akhirnya lebur. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Biasalah Ustaz, orang-orang biasa macam saya ni Ustaz, naklah cepat kaya, tapi kadang-kadang kita tersilap langkah sehingga kan labur dan akhirnya lebur. Dan kepada para penonton sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan fiqh dengan topik labur, akhirnya lebur, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Okey, baik, kepada para penonton sekalian, ini bukan segmen perniagaan Ustaz, tapi kita nak ceritakan dalam fiqh ini apakah yang disebutkan tentang pelaburan dan apakah garis panduan kepada kita semua dalam kita nak melabur. Baik Ustaz, mungkin sebagai mukadimahnya kita nak tahu juga pelaburan ni apa dia Ustaz? Tafadhal Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Saya mulakan Dai Aiman, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaburan semua orang suka. Kan? Betul. Rata-rata rakyat Malaysia ni nampak macam ada duit. Kan? Tapi dekat mana nak melabur? Ataupun kita kata daripada sudut asasnya, Islam memandang apa daripada sudut pelaburan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya, sudah tentu pelaburan ini, kalau kita tengok apa, kita nak faham mudahlah. Pelaburan ini adalah satu bentuk kita gunakan wang ataupun mungkin kebijaksanaan, kepakaran kita untuk kita meletak ataupun melabur dalam sesuatu perkara yang mana dia lebih fokus kepada ianya patuh syariah ataupun bahasa mudahnya halal. Kan? Jadi biasanya orang melabur ni duit lebihan. Jadi duit lebihan itu dia bukan duit pinjam bank. Jadi sebab tu tak bagus pinjam bank lepas tu melabur. Tak best lah kan. Ataupun dari sudut ekonominya pun tak berapa cantik. Jadi kita kata pelaburan ini dia adalah satu benda yang dibenarkan daripada sudut syarak. Cuma daripada sudut masalah perbincangan kita labur akhirnya lebur kan. Lebur ni dia ada dua keadaan mungkin. Yang pertama, dia tak reti, dia tak pandai. Duk dengar orang cerita jom melabur dalam ni, dia tak ada ilmu. Kan contoh sebut apa private key dalam pelaburan Bitcoin contohnya. Private key pun saya tak tahu. Key saya tahu. Kan? Jadi kalau itu pun tak tahu, susahlah nak melabur apa semua dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kenakan kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, saham, pelaburan MLN mungkin, pelaburan emas, semua itu memerlukan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, boleh jadi lebur. Itu satu. Yang kedua, lebur ni pula dia boleh jadi kerana ditipu. Ditipu. Nampak macam ada ilmu, tapi silap langkah. Silap keadaan dan sebagainya, dan akhirnya dia ditipu kan. Jadi cuma kita nak sebut asas kepada pelaburan ini, dia macam jual beli, dia macam praktis kepada ilmu-ilmu berkait dengan muamalat. Maka sebab tu Allah sebut secara umumnya dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat 10, Allah bagi tahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kamu telah selesai daripada solat Jumaat, kamu kena buat apa? Bertebaranlah di atas muka bumi. Bermaksudnya Allah bagi perkataan bertebaran ini maksudnya umum. Yang bekerja bisnes balik, berniaga balik, yang melabur trade balik kan. Yang penting waktu Jumaat tu kamu kena berhenti. Dan kemudian kan Allah kata, ni penting ni, wabtaghu min fadlillah, hendaklah kamu cari nikmat-nikmat, kelebihan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan hendaklah kamu mengingati Allah sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kamu berjaya. Ingat Allah ada dua keadaan.
Pertama, kita berzikir, baca Quran dan solat, ibadah semua. Yang kedua, ikut hukum hakam halal dan haram, terutama dalam apa yang kita buat tadi tu. Maksud bisnes, berniaga, melabur dan sebagainya. Dan kemudian kita tengok juga hadis-hadis Nabi SAW mengisyaratkan banyak tentang pelaburan ni secara umumnya. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik, hadis sahih dalam riwayat Muwatta Imam Malik, kata Nabi SAW, ittajru fi malil yatama hatta ta'kulu, ataupun la ta'kuluha sadaqah. Kan, hendaklah kamu mengembangkan harta anak yatim sehingga ia tak dimakan oleh sedekah. Maksudnya apa? Dia tak habis susut dibayar zakat. Maksudnya nanti apa? Maksudnya kena labur sikit lah. Labur kat mana? Bukanlah pergi saham. Kan laburlah tempat-tempat yang mana kita kata yang boleh modal dia ada, tapi dalam masa sama dia dapat persen dividen sikit. Kenapa dapat persen dividen sikit? Sebab nanti kalau nak bayar zakat, tak payah bayar daripada modal. Boleh bayar daripada persen dividen tu. Jadi kita kata itu tindakan yang bijak. Nabi suruh ataupun Nabi perintahkan kepada penjaga-penjaga anak yatim, tapi dia kena jujur lah. Jangan dia labur ambil untuk dia. Modal bagi kat anak yatim, tapi dia punya dividen dia ambil. Jadi kita kata dari sudut asasnya, pelaburan itu dibenarkan. Cuma persoalan-persoalan yang insyaAllah nanti kita akan bincangkan. Teknik macam mana penipuan, teknik macam mana pelabur yang betul, kan, jangan lebur dan sebagainya, insyaAllah. Okey, Ustaz. Dalam kita melihatkan tentang pelaburan ni, Ustaz, dia ada 3 orang yang terlibat di dalam pelaburan ni, Ustaz. Yang pertama sekali orang yang memberi duit ataupun pelabur, dan yang keduanya orang tengah dan yang ketiganya adalah sebuah syarikat yang menerima duit itu untuk dilaburkan. Jadi sebelum kita nak meraihkan soalan ni, Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi tahu kepada kita bagaimana sebenarnya proses pelaburan duit itu sendiri yang melalui 3 orang ini, Ustaz. Baik, kalau kita melihat kepada sudut pelaburan pada hari ini, sebenarnya kalau kita tengok sekecil-kecil pelaburan yang sebenarnya kita tak perasan kita melabur. Sebenarnya saya bukan boleh jamin lah, boleh bagi tahu semua rakyat Malaysia ni kita melabur. Macam mana tu? Macam mana tu, Ustaz? Ini kenyataan yang sukar kan. Tapi sebenarnya ini kenyataan yang benar. Sebab pertama sekali KBSP. So EPF tu, KBSP terutama yang patuh syariah, sebenarnya kita melabur. Boleh dapat 4.57% apa semua tu kita melabur. Contoh yang lain apa? Simpanan SSPN. Kalau tahun 2022 kita dapat 3.02% sebagai contoh. Kan maksudnya ada anak-anak kita buka, maksudnya tabung pendidikan tu dia ada simpanan untuk pelajaran. Jadi kita letak duit kat situ, boleh dapat 3%. Besar tinggi 3% tu. Kalau dapat 1% tu agak rendah lah, tapi 3% tu agak tinggi. Kan kemudian contoh yang lain kita kata dalam tabung haji. Kan walaupun simpanan nak pergi haji, tapi hakikat sebenarnya tabung haji laburkan duit tu. Sebab tu semua akad kontrak itu wakalah, wakil lah. Wakil kepada tabung haji, wakil kepada KWSP, wakil kepada SPN untuk melabur. Jadi kalau kita tengok itu dia punya konsep dia. Dan apatah lagi kalau dalam bentuk seperti mana Da'i sebut tadi, ada pelabur, ada orang tengah. Kalau saham ada remiser orang tengah. Kan remiser. Kan. Lepas tu orang tengah kemudian dia pula pergi melabur. Itu biasa orang tak reti, orang malas sangat nak di saham, dia upah je remiser, dapat berapa persen dia bagi dan kemudian dia melabur dalam saham. Kan. Jadi kita nak bagi tahu asasnya pelaburan itu adalah satu benda yang kalau teratur, tersusun baik, betul tekniknya, caranya, dia boleh generate keuntungan. Tapi kalau salah, lebur. Salah lebur. Jadi kita nak tahu juga, Ustaz, sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan menarik bersama dengan Nur Dahlia Biru. Ditanyakan apa sebenarnya kepentingan melabur dan mengapa kita perlu tahu sesuatu pelaburan itu patuh syariah ataupun sebaliknya sebelum melibatkan diri dalam pelaburan itu sendiri, Ustaz. Baik, pertama kita sebut tadi kita nakkan benda yang kita dapat daripada duit itu adalah daripada sumber yang halal. Ini perkara yang sangat penting, pokok yang paling asas. Sebab semua tu akan jadi kehidupan kita. Makan, minum, kemudian nak pergi solat, naik kenderaan nak pergi solat, naik motor nak pergi solat. Itu semua melibatkan berkait asalnya muamalat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak lindungi harta kita daripada isu-isu berkait dengan syubhah. Sebab tu kadang-kadang pelaburan-pelaburan ini dia ada kadang-kadang bercampur dan kemudian ada kadang-kadang tu kita kesamaran, ketidakjelasan. Betul ke tak? Halal ke tak? Ke bercampur ke dan sebagainya. Tu yang kedua. Yang ketiga kita nak tengok juga adalah daripada sudut supaya kita tak payah buat cleansing. Maksudnya tak payah nak cuci duit tu. Dah boleh faham istilah tak? dia cuci duit, kan? Tak payah nak cuci duit kan. Sebab bila kita dah dapat pelaburan halal, sebab nanti kata ada nisbah yang halal, ada nisbah ni, ada syubhah, kena cleansing, kena cuci. Daripada dividen tu mungkin 20%, mungkin 15%. Jadi bila kita tahu pelaburan tu adalah halal, ciri-ciri pelaburan tu adalah halal, dan itu yang menjadikan bahawa kita dah tak payah pening-pening kepala nak cleansing. Cuma tinggal keluar zakat je. Kan? Macam contoh kita kata KBSP patuh syariah. Contoh kita ASPN tadi. Contoh kita tabung haji. Mana ada orang bincang nak
cleansing dah, tak adalah. Semua bincang, keluar zakat je. Kalau dah cukup kan. Jadi kita kata itu antara benda yang penting. Bila sebut patuh syariah, bahasa banknya lah patuh syariah. Bahasa mudahnya halal lah. Kan. Jadi sebut patuh syariah ataupun halal ni, dia kerana daripada sudut asas supaya kalau kita tengok daripada sudut garis panduan yang dikeluarkan oleh SC, Suruhanjaya Security Malaysia, sebenarnya dia ada 4 saringan. 4 saringan untuk memastikan dia patuh syariah. Saringan yang pertama ialah daripada aktiviti teras syarikat. Syarikat ni bisnes dia apa? Dia buat jual arak ke, jual khinzir ke, ataupun dia buat perkhidmatan ke, kan, buat car wash ke, buat apa? Jadi nak tengok aktiviti teras kena halal. Itu peringkat pertama. Kalau situ fail, tak payah ceritalah patuh syariah. Okey, itu pertama. Yang kedua, dia akan tengok aktiviti campuran. Aktiviti campuran ni apa? Syarikat besar buat car wash. Ada sub syarikat kecil dia. Syarikat kecil tu buat apa? Tu nak kena tengok. Contohnya apa? Contohnya alat ganti kereta ke? Contohnya apa ke? Jadi kalau terlibat juga dengan benda yang haram, di situ pun akan tengok. Dia ada mekanisme 5%, ada mekanisme 33% dan ada dia punya kaedah ratio sudut dia tu. Okey, tu pertama. Yang kedua, yang ketiga, dia akan tengok adalah daripada sudut kepentingan patuh syariah, daripada sudut penilaian iaitu dia punya ratio keuangan. Maksudnya syarikat ni ambil insurans ke takaful? Syarikat ni kalau buat pinjaman dengan bank apa? Jadi semua tu akan diperhatikan. Kalau semua bank riba, tak patuh syariah lah. Kena tolak jugalah. Okay. Yang keempat, kena tengok juga persepsi masyarakat. Maksudnya masyarakat melihat pada benda ni, duk viral, kan, kata ada unsur penipuan, dia ni tak boleh pakai dan sebagainya. Yang tu pun kena tengok juga, kena perhatikan. So 4 indikator ni, baru kalau semua lulus, kalau ikut Suruhanjaya Security Malaysia, barulah diberi standard patuh syariah. Kalau tak bermasalah, tak payahlah pergi melabur, nanti melebur. Melebur. Bukan senang Ustaz nak melepasi. Tapi tu Ustaz, kami ni orang biasa manalah faham 5%, 10% ni. Tapi rasanya tak perlu dibimbang Ustaz sebab mereka juga mempunyai panel syariah. Jadi insya-Allah mereka telah membuat kajian, telah mendapat satu standard patuh syariah. Selepas ini kita akan sambung pembicaraan kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi-pagi dah duit di mana kau duit? Tapi relax dulu, hari ni kita nak cerita pasal duit lah kan. Berkaitan dengan duit yang lebih-lebih tu, kita bolehlah laburkan dan kita tak naklah lebur. Dan topik kita pada hari ini adalah labur akhirnya lebur. Dan sahabat kita Ustaz di Facebook ni, soalan yang cukup menarik bersama dengan Mas Ripah Nur Jamain. Apakah jenis-jenis pelaburan yang tidak patuh syariah dan bagaimana untuk mengenali pelaburan itu haram atau halal untuk kita ceburi? Baik, satu persoalan yang sangat bagus. Okey. Sampai bila-bila pun pegang 5 perkara ni. Baik. Bagi terus. 5 perkara. Bukan 5 perkara ingat mati sebelum. Itu betul juga tu kan. Tapi ini 5 perkara ni kalau kita tengok ada asas, ada basic untuk kita merenung 5 perkara ni, insya-Allah kita tak akan ditipu, kita tak akan terlibat dengan benda-benda yang tak patuh syariah. Okey, yang pertama ialah apa dia? Background syarikat. So background syarikat ni kita kena tengok, kita kena teliti. Kalau contohnya ada report, ada apa dan sebagainya dekat contohnya bank negara. Bank negara ni dia ada dipanggil sebagai alert lah untuk fraud, untuk penipuan, untuk scammer ni dia ada. Maksudnya kalau ada report dia akan keluarkan watch list, senarai berhati-hati. Tapi bukan bermakna benda tu haram terus, tapi senarai berhati-hati sebab ada report. Bila ada report maksudnya ada isu lah dekat situ. Jadi kita kata tengok apa yang dikeluarkan oleh bank negara. Kemudian juga yang kedua nak tengok background syarikat ni juga kita tengok dekat Suruhanjaya Security Malaysia. Kan? Jadi kalau tengok kat Suruhanjaya Security Malaysia, maka kita akan dapat keluar, contohnya macam bulan November, dia akan keluar satu report untuk semua whole company-company yang ada nak buat pelaburan tu lah, kita nak invest tu, dan juga pada bulan Mei. So 2 tahun sekali. So kita boleh update kat situ, boleh tengok mana syarikat yang patuh syariah, mana yang tak dan sebagainya. Jadi check background syarikat. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kita nak buat apa? Kita tengok ada tak dia punya penasihat syariah. Dia bukan duta tau. Ramai orang silap faham, lantik ustaz jual produk. Inilah produk kambing. Produk kambing. Contohnya kan. Bila sebut produk kambing kata, lepas tu dia pula declare, ada patuh syariah ni. Kan maksudnya ada ustaz ni mestilah patuh syariah. No, ustaz tak ada kaliber untuk check apa yang berlaku dalam company secara holistik, secara keseluruhan. Kalau dia hanya sekadar duta. Itu satu yang ramai orang terkeliru. Yang kedua, kadang-kadang panel syariah tu baru lantik 2 hari.
Lepas tu dia kata ini adalah patuh syariah apa semua sebab kita dah ada panel syariah. No, sepanjang saya punya pengalaman ringkas sikit, biasanya kita nak check company ni untuk patuh syariah paling-paling kurang 6 ke 7 bulan untuk selesaikan dokumen-dokumen penting. Itu 6 ke 7 bulan dokumen-dokumen penting, belum lagi isu-isu yang berada. Maksudnya makan tahun sebenarnya. Jadi kalau 2 tahun 3 tahun baru dia kata betul-betul semua patuh syariah, itu okey. Kan sekadar lantik 2 hari baru kata penasihat syariah patuh syariah, tak mungkin. Kerana benda tu amat sukar untuk dilakukan. Okey. Dan kemudian panel syariah dia pula, dia akan cek apa? Satu, kontrak akad semua yang berlaku dalam syarikat tu, kontrak dengan pelabur, kontrak kalau dia contohnya ada dia punya affiliate, ada ejen-ejen, apa kontrak dengan ejen-ejen semua tu, pembayaran komisen dan sebagainya. Itu. Yang kedua, yang ni duta tak boleh akses. Apa dia? Sistem. Maksudnya syarikat tu ada sistem, kredit dia, debit dia, dalam tu berlaku apa, semua dia ada sistem. Maka panel syariah kena cek sistem. Jadi sebab tu penting kepada panel syariah, penasihat syariah. Jadi penasihat syariah ni dia bukan hanya nama. Kalau tuan-tuan nak cek juga, boleh juga dekat Suruhanjaya Security Malaysia. Biasanya panel syariah dia akan berdaftar dekat situ supaya dapat lesen dia ni dibenarkan untuk, istilah mudahnya apa, untuk menjadikan, mematuhkan syariah. Kan? Ataupun menjadi panel syariah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak tengok adalah daripada sudut real business syarikat. Syarikat ni buat apa? Contohnya dia buka mart, contohnya dia buka car wash, contohnya dia buka klinik. Jadi mustahil lah dia buka klinik, jadi dia nak kembangkan perniagaan. Sebab itulah dia jemput pelabur-pelabur. Jadi bila jemput pelabur-pelabur, kita tengok dia dah ada 5 klinik, dia nak buka 6, 7, 8. So maksud real business. Sebab hari ni, bila kita tak jelas tentang apa sebenarnya bisnes yang dia buat, itu yang jadi masalah terlibat pada benda-benda penipuan. Tahu-tahu kaya. Tahu-tahu kaya. Kan? Contohnya bisnes penapis air. Itu gambar depan je. Belakang sebenarnya skin cepat kaya. Bisnes jual kopi. Itu depan je. Kat belakang skin cepat kaya. Ni banyak ni berlaku ni. Rakyat Malaysia kita kadang-kadang terkeliru. Lepas tu ustaz pula yang promote kopi. Allahu Akbar. Lagilah. Tu kita nak kata benda yang sangat penting. Yang keempat, kita kena tengok adalah daripada sudut akad kontrak dia. Sebab saya ada beberapa minggu lepas kawan forward banyak skim semua ni kan. Kadang-kadang kita bukanlah malas nak layan, kita tahu memang menipu dah. Tapi sebab nak tanya juga kan. Contohnya kata dia pakai kontrak tu hibah. Eja pun salah. HIBBAH. Tak, bahasa Arab, bahasa Melayu HIBAH je. Tak ada S, tak payah nak Arab sangat. Jadi di situ pun nampak, dia pakai hibah tau. Maksud pembayaran dividen daripada sekian-sekian nanti, dia akan kata siapa yang 1,000, contoh dapat 5%. Siapa 2,000 ke atas, 3,000 ke atas, 12%. Gitu. Lepas tu dia kata, pembayaran hibah. Nampak macam bagus lah. Islamik. Jadi, Islamik kan. Tapi hakikat sebenarnya scammer kita pun dah pandai. Scammer dia dah tengok kuliah, dia tengok tanyalah ustaz, dia dah tengok sebenarnya untuk dia mencari perhatian supaya tahu, okey, sebenarnya nak patuh syariah kita kena buat kontrak. Dia buat kontrak pandai-pandai dia sendiri. Tak betul lah apa semua dan sebagainya. Okey. So itu yang keempat. Yang kelima, ini penting juga. Bila dia jamin modal, jamin keuntungan, hak tu confirm menipu. Sebab tak ada bisnes dalam dunia ni yang boleh jamin modal, jamin keuntungan, yang itu namanya pelaburan, tak ada. Sebab bila jamin modal, maksudnya contoh mudah ginilah, dai nak melabur, kan maksudnya. Okey, saya ada company ataupun ada syarikat. Dai kata, okey, jadi saya pun janji dekat dai, okey boleh melabur dekat saya 10,000, saya jamin modal, jamin keuntungan 5%. Contohnya, setahun. Contohnya tu. Jadi, bila jadi macam tu, dia sebenarnya bukan melabur. Dia adalah pinjam. Jadi, seolah-olahnya, saya pinjam dekat dai 10,000 tadi, saya garanti pula dengan ada dividen 5%. Confirm riba. 5% tu riba? Confirm riba. Sebab bila mana nama istilahnya pelaburan, tapi sebenarnya menjamin modal dan menjamin keuntungan, maka itu ada masalah. Kan. Jadi sini kita dapat faham bahawa sebenarnya kalau tuan-tuan tengok ataupun puan-puan perhatikan bila nak melabur 5 perkara ni, cek dulu 5 perkara ni kan. Sebab tu jangan rasa takut orang add dalam grup Telegram kan, pelabur apa-apa kan, add dalam grup WhatsApp, add dekat grup Facebook, add apa dan sebagainya. Relax kan. Tengok 5 perkara ni, tengok sekian-sekian, okey, so kita kata ada masalah, tak payah. Itu maksud dia. So 5 perkara ni pegang betul-betul, insya-Allah. Okey Ustaz, tapi masalahnya sekarang ni Ustaz, ada yang jadi orang tengah ni, yang jadi mangsa ni Ustaz dalam kes-kes pelaburan ni. Jadi bagaimana yang jadi orang-orang tengah ni? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Tadi daripada sudut orang yang nak keluar duit, nak melabur ni. Betul. Yang jadi orang tengah, jadi ejen ni kadang-kadang jadi mangsa Ustaz. Betul. Kesian dia. Yang kena kejarnya adalah orang tengah ni, ejen ni. Betul. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Okey. So orang tengah ni sebenarnya kalau ikut akad kontrak dia wakil lah, wakalah lah ataupun ejen lah. Okey. Cuma satu je saya suka nak sebutkan, bila dia jadi ejen orang tengah,
kita nak pastikan dia betul ataupun tak, dia kena ada lesen. Bank negara, jangankan pelabur, nak buat takaful pun kena ada lesen. So kena ikut exam TBE, apa benda semua tu kena dapat, barulah promote. Kita tak boleh. Contohnya, katalah isteri saya dia jadi ejen takaful, kan, kemudian saya pun promote takaful dia atas nama kapasiti saya. Tak boleh. Sebab saya tak ada lesen, isteri ada lesen. So kalau syarikat takaful pun nak kena ada lesen, apatah lagi ejen-ejen yang menawarkan kepada kita pelaburan-pelaburan yang tengah-tengah ni kena ambil lesen lah. Kena tanyalah, Kena tanyalah. Ni ada lesen tak buat pelaburan apa semua ni? Oh tak ada. Kalau dia kata ada, okey, mana tunjukkan bukti dia. Kadang-kadang menipu juga tu. CJ lesen pun menipu juga. Itu pun kena tengok betul-betul, kan. Ada senarai dia, ada list call bank negara ke apa dan sebagainya. So dia akan ada dia punya lesen yang kena dikeluarkan supaya dia ni boleh letaklah, contoh kalau ejen amanah ke unit saham, unit amanah ke unit trust ke apa, jadi ejen takaful ke apa, dia mesti ada lesen. So maksudnya kadang-kadang bila tak ada lesen, ada kepercayaan pada orang syarikat yang melabur, yang tu kadang-kadang ejen pun kena tipu juga. Itu pun masalah juga, kan. Jadi maksudnya memang betul-betul ejen pun kena macam kita juga, kena semak 5 perkara tadi tu. So kena tengok nak jadi ejen pada syarikat ni apa, kena tengok dulu, kan. Ada 4-5 perkara yang kita sebutkan tadi, barulah dia pun tak ditipu dan dia pun tak dalam masa sama menipu orang di bawah dia. Wallah. Tapi masalahnya Ustaz, sekarang ni bila syarikat bermasalah, ejen yang kena serang dan ejen yang kena ganti duit-duit tu, Ustaz. Betul. Jadi adakah ejen ni kena bertanggungjawab terhadap duit-duit tersebut, ataupun syarikat bermasalah itu yang perlu bertanggungjawab, Ustaz? Okey, secara asasnya syarikat, kan. Ejen ni dia cuma commission saja, based on commission. Tapi sebab dia yang memperkenalkan, jadi memang tak payah pergi jauh lah. Ejen umrah sebagai contoh, kan. Ada syarikat umrah, ejen umrah. Orang tak cari syarikat umrah, orang cari ejen umrah. Terkena kat saya, Ustaz. Dia yang kena bayar, kan. Dia yang kena ni. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya asasnya syarikat. Tapi daripada sudut orang awam melihat benda tu, dia akan cari ejen. Sebab dia berurusan dengan ejen, dia bukan berurusan dengan syarikat. Jadi dengan keadaan seperti itu, sebab tu ejen, kalau mana syarikat tu pelaburan itu memang genuine dan dia rugi, dan memang pelaburan tu ada risiko rugi. Betul. Yang itu daripada sudut hukum alam tidak ada masalah. Tapi kalau sebab mungkin syarikat ada masalah, sebab apa, penipuan, ada buat scam ke apa dan sebagainya, yang itu kita kata tanggungjawab itu asalnya kepada syarikat, tetapi ejen juga turut bertanggungjawab kerana dia promosi. Itu maksudnya. Itu yang kena hati-hati. Baik, Ustaz, kita ada sahabat kita Ramde Seru. Satu soalan yang cukup menarik, Ustaz. Tidakkah ada cara lain untuk menarik para pelabur untuk melabur tanpa unsur penipuan? Biasanya, Ustaz, ditabur gula-gula, Ustaz, supaya pelabur-pelabur ni datanglah melabur sini. Saya jamin dapat pelaburan, dapat dividen, komisen yang cukup banyak dalam pelaburan tersebut, Ustaz. Macam mana, ada tak cara nak tarik pelabur tu dengan unsur yang tak perlu menipu? Baik. Yang pertama sekali kita tengok ialah bisnes itu sendiri. Maksudnya bila kita promosi bisnes itu sendiri, dan dia masalah juga kadang-kadang bisnes okey halal, tapi exaggerate lebih, melampau-lampau dalam iklan pun ada juga, kan. Jadi kita kata nak tengok yang pertama sekali ialah betul-betul bisnes tu adalah bisnes yang halal, yang patuh syariah, seperti mana kita sebutkan tadi, lulus penapisan daripada badan-badan berautoriti. Jadi kalau itu dia punya keadaan dia, maka daripada sudut ejen kita boleh percayalah, kan, daripada sudut dia nak promosi ke apa dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, daripada sudut asal kita sebut tadi, kena ada lesen. So ejen itu sendiri dia kena berlesen, kena ambil exam, dia kena membuktikan dia ejen lah. Sebab tu dia kadang-kadang makah untuk jadi ejen tu, kalau fail lah, dia kena repeat paper, kan. Dia kena repeat exam dia. Tapi kalau dia lulus, jadi yang tu dia ada authority lah untuk jadi ejen dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita nak melihat daripada sudut kaedah dia punya iklan dan testimoni tu, dalam bab muamalat juga, dia tak boleh ada unsur-unsur penipuan dan berlebih-lebih. Contohnya kita kata syarikat halal, syarikat kata tak jamin modal ataupun tak jamin keuntungan, tiba-tiba dia promosi jamin keuntungan, jamin modal. Jadi problem lah, jadi isu lah kat situ. Walaupun asal syarikat halal, jadi dah salah faham, kan. Jadi sebab tu kalau nak ikut daripada sudut asasnya, ejen, orang-orang di bawah, wakil apa semua ni mesti diberi penerangan secara jelas. Kaedah-kaedah bagaimana untuk berinteraksi ketika mana nak testimoni, nak marketing, nak wording iklan. Itu kalau ikut patuh syariah, maksudnya sebenarnya panel syariah kena semak tu. Wording iklan tu, kan. Macam mana sebut dengan ni, saya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya ada pelaburan, tu dah salah dah,
Kerana awak dah letak bismillah wassalatu ala salamu ala rasulillah apa semua tu. Sebab itu dah gunakan agama. Kan? Ataupun contoh, jom kita zikir selawat dulu subhanallah apa semua. Okey, saya ada produk apa nak. Itu problem dia tu. Oh, tak boleh? Tak boleh. Sebab asasnya itu dah menampakkan bahawa awak menggunakan walaupun tak secara direct, indirect telah gunakan perkataan-perkataan. Okey, contoh lagi, jamin. Kan? Contoh lagi kita kata pasti. Kan? Contoh lagi kita kata pelaburan lain, kadang-kadang dia rendahkan pelaburan lain. Pelaburan lain tak boleh bagi pulangan apa. Itu problem lah. Jadi itu panel syariah memang kena tekankan kepada ejen-ejen juga, buatlah satu sesi ke apa ke supaya menjelaskan benda tu. Pelaburan ni dia ada baik dan buruk, Ustaz. Tapi biasanya ejen ni akan cerita yang baik je. Buruk ni kita kena cerita juga ke, Ustaz, sebagai ejen ni, Ustaz? Secara asasnya dari sudut pelaburan ada kerugian, hak tu Nabi sendiri dah bagi tahu. Kan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, al-kharaj bid-dhaman. Maksudnya apa? Berkadarlah risiko yang awak akan tanggung dengan pendapatan juga yang mungkin rugi, mungkin untung. Kan? Maksudnya di situ, dan sebab tu al-ghurmu bil-ghurmi, kaedah fiqh menyebut, kata Syekh Mustafa Zarqa, maksudnya jika kamu melabur high risk, high return lah. Kan, keuntungan tinggi ataupun modal tinggi, keuntungan dia pun mungkin tinggi, tapi untung pun mungkin teruk juga. Apa dia punya rugi pun mungkin teruk juga. Jadi itu pada asalnya kalau kita kata dari sudut pelaburan, daripada sudut ejen dia kena sebutkan benda tu. Syarikat pun kena sebut. Contoh katalah satu syarikat dia nak jual syarikat ataupun nak buat apalah. So valuation company dia panggil. Maksudnya nilai syarikat tu macam mana? Kan, daripada sudut ketahanan syarikat, nak growth, nak majukan syarikat apa semua, dia kena cerita kepada para pelabur. Dan kalau dia letak contohnya 14%, 15% pelabur akan dapat setahun contohnya, yang itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan dia main letak je ataupun valuation company ke apa semua, mungkin di situ ada perbincangan panjang. Tapi kalau dia letak berdasarkan indicative rate dia panggil, maksudnya tahun sebelum 2020, 2021, 2009 seluruhnya nampak macam 14, 13%, 12, 11%, 11%. Dia pun letak 14%. So yang itu yang mungkin ada sikit, itu pun tak boleh jamin mesti dapat 14%, tak boleh. Tapi kita kata berdasarkan tahun lepas punya unjuran apa semua, nampak macam ada boleh dapat 14% lah. Jadi yang itu kadang-kadang meyakinkan para pelabur dan dia boleh melabur, dan dalam keadaan seperti itu mungkin kita boleh letakkan. Jadi sebenarnya banyak proses. Masya Allah, itu dia, kita banyak lagi perkara yang akan kita lihat dalam kita menguruskan pelaburan kita, Ustaz. Sebab kita tak nak lebur, sebab bak kata Ustaz tadi, skema-skema pun tengok juga program kita ni, dan mereka dah semakin bijak dan bagaimana modus operandi mereka untuk menipu pelanggan-pelanggan zaman sekarang ni. Kita akan cerita selepas ini. Boleh, Ustaz? Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam perbincangan topik fiqh, iaitu berkaitan dengan labur, akhirnya lebur. Tapi hari ini kita dah tak nak lebur dah, sebab kita bawakan kepada anda pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki, Ustaz. Alhamdulillah, kita punya penonton nampak macam dia dah terkena macam tu kan. Tapi tak apa, kita belajar, dan insya-Allah dengan garis panduan yang ditetapkan dalam agama kita, menyebabkan kita tidak lagi lebur duit-duit yang kita ada itu. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik bersama dengan Nur Hayati Ismail. Soalannya, apakah berkemungkinan modus operandi ini mereka bertukar dalam erti kata lain, konsep terdahulu diubah kepada konsep terbaru yang lebih dilihat suci dan murni? Dan yang kedua, apakah rang undang-undang yang termaktub sebenarnya tidak cukup tegas dan keras dalam membantras isu penipuan ini, Ustaz? Baik, terima kasih pada persoalan yang sangat bagus. Okey, so sebenarnya bentuk-bentuk pelaburan ni memang kita semula, dan untuk menampakkan ia suci. Kan, okey, kalau contohnya kalau kita perhatikan bahawa ni teknik-teknik lah skema macam mana daripada sudut pelaburan. Pertama sekali, kadang-kadang kalau contoh kita sebut dulu 2004, 2000 apa dulu, ada Arabic Fund. Arabic Fund ni sampai sekarang orang tanya lagi halal ke apa ke. Fatwa dah keluar, ramai dah ustaz-ustaz dalam bidang syariah dah bercakap haram, tak boleh. Tapi akan ada lagi orang, akan generasi baru. So dia generate kepada generasi baru yang dia ajak sekali untuk melabur dalam isu-isu yang seperti ini. Kan, contoh yang lain kalau dalam emas sebagai contoh, Tok Belagak.
Contoh dia tu sebut kena saman pula kan. Tapi nak ceritanya itu antaralah yang famous dalam apa keadaan tu. Kan nama pun belagak dia tu. Dia bukan tipu scam mas, tipu mas apa semua, akhirnya tertangkap. Akhirnya tahu dia adalah penipuan yang terbesar yang berlaku juga kat Malaysia dalam isu berkait dengan emas kan. Skim Pak Mentelo contohnya kan. Jadi semua tu kita tak belajar. Dan akhirnya dia akan ubah apa? Itulah tadi dia akan gunakan contoh ada panel syariah. Panel syariah dia ambil kat mana? Poster kuliah. Dai Aiman punya poster kuliah, dia crowd sikit, terus letak 250 deposit, ada panel syariah, dalam tempoh sejam dapat 6,000. Itu confirm tipu, standard. Kan berlaku penipuan yang seperti itu. Itu contohnya. Yang kedua, bijak lagi. Dia pakai kontrak. Kontrak mudarabah, kontrak wakalah, ju'alah, hibah. Dia pakai kontrak-kontrak tu. Kan, tapi bila kita check kita tahu dah tu memang salah. Kan, walaupun ada penamaan-penamaan tu tak semestinya terus jadi halal. Jadi kita nak kena tengok. Okey, yang ketiga pula kadang-kadang dia tipu sijil. Dia ambil Suruhanjaya Security Malaysia punya persijilan halal, dia crop, dia letak company dia tak apa dan sebagainya, dia kata patuh syariah. Jadi biasanya kita bila nak melabur kita tengok ada ni persijilan halal, bukan persijilan halal JAKIM. Kan? Kadang-kadang dia ambil juga cak halal JAKIM. Cak sekali, JAKIM tak cek pelaburan. JAKIM ni dia cek bab halal haram berkait dengan makanan. Pelaburan ni Suruhanjaya Security Malaysia. JAKIM pun ada. Ada, dia letak sekali. Kan? Kemudian juga dia letak apa? Dia janjikan contoh bulan bintang tu sudah tentulah. Kan? Kemudian juga biasanya dia gunakan unsur-unsur agama. Kan? Dia masukkan unsur-unsur yang berkait dengan pelaburan berkat, halal apa semua. Kan? Tak apa, sekian-sekian dan sebagainya. Jadi semua itu akan membawa kepada kita semula. Sebenarnya daripada dulu yang nampak haram, kemudian dia akhirnya nampak jadi halal lah. Cuma persoalan dia sekarang ni ialah, boleh tak kalau dulu pelaburan tu haram boleh jadi halal? Boleh. Kerana apa? Kerana memang telah dipantau oleh mungkin panel syariah yang dilantik secara berkaliber, boleh jadi. Saham pun macam tu. Kadang-kadang kalau kita tengok contohnya Suruhanjaya Security Malaysia 2023, syarikat ABC ni contoh awal tahun dia keluarkan ataupun awal Disember 2022, syarikat ABC ni patuh syariah. Kemudian bila tengok sekali lagi tak patuh syariah. Boleh jadi mungkin sebab keuangan dia pinjam konvensional ke, ada masalah apa dan sebagainya, maka bila cek balik laporan tu bila dihantar tak patuh syariah kepada Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi bila keadaan tu berlaku, kita kata boleh tak dia akan disucikan balik? Contohnya kan, boleh tak contoh yang dulu tu tak halal lah, maksud boleh jadi halal? Boleh, tapi dia melalui proses benda-benda yang berlaku dekat dalam tu, dia punya konsep dia, pelaburan dia, kaedah dia, akad kontrak boleh diubah supaya menjadi halal. Bukan maksudnya menghalalkan satu benda yang haram, bukan. Maksudnya boleh jadi halal. Tapi kalau dah memang dia tu adalah scammer, menipu, maka yang itu memang tak boleh jadi halal lah. Memang penipuan, dia kekal penipuan. Itu dia punya maksud dia. Jadi kita kata memang banyak skim-skim terdahulu di atas nama, contohlah kita kata dulu skim cepat kaya. Kan, skim cepat kaya lah. Kan? Kemudian diubah pula dengan apa? Contohnya multi-level marketing. Nampak bagi cantik lah. Kemudian kebetulan pula 2013 JAKIM ada keluarkan pula garis panduan multi-level marketing. Lagilah dia bertenggek. Kita sekarang dia dah patuh syariah, kita dah ikut garis panduan JAKIM apa semua dan sebagainya. Gunakan agama juga. Kan itu punya konsep dia lah. Jadi kita kata akan ada, sebab tu berhati-hati setiap apa yang menawarkan pelaburan apa semua dan sebagainya. Jadi itu antara trust kita lah. Kemudian sudut perundangan, kalau kita tengok, pertama kita ada Bank Negara Malaysia. Yang kedua kita ada suruhan SKAM kan, yang mana akan cek juga berkait dengan multimedia, pelaburan-pelaburan apa semua tu ada dia punya bahagian dia. Kemudian kita ada KPDN HEP kan, KPDN apa ni maksudnya juga nak cek barang-barang penipuan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita banyak. Cumanya kadang-kadang tu kita malas. Kan contohnya ginilah. Katalah nama kita kena, contohnya lah nama kita diguna ke apa semua, kita kata buat penapian dekat Facebook cukup lah kot kan. Jadi kita rasa cukup macam tu, tapi sebenarnya tak, kena buat report polis. Kena buat report polis kan, sebab tu nama kita tercalar kan. Kita hanya sekadar menafikan tu, ya nafi, tapi daripada sudut yang lain kan menunjukkan bahawa kita tak acuh kan. Itu kalau nama kita terkena lah. So yang nama-nama saya sebutkan tadi itu tempat-tempat saluran daripada sudut perundangan. Dia scammer ni, nama pun scammer. Dia memang licik lah. Dia pandai. Maka bila pandai dia cerdik, tapi pandai tapi jahat. Pandai tapi jahat. Macam Abu Jahal lah kan? Abu Jahal kan. Dia pandai tapi jahat kan. Jadi nak ceritanya, benda tu akan berlaku, orang akan terkena dan dia akan hari-hari akan ada, hari-hari akan mencari mangsa dia. Maka sebab tu kadang-kadang perundangan pun dari sudut ketat perundangan tu kita kata ketat sebenarnya, tapi benda-benda penipuan kadang-kadang daripada Macau scam pada luar negara, Zimbabwe, entah daripada mana-mana kan, sukar untuk kita nak pihak polis ke apa semua sukar untuk dikesan kan atas talian internet. So kita kata
dengan 5 perkara yang kita sebut kat awal tadi, hak itulah mudah-mudahan boleh bantu kita kan. Kadang-kadang orang agama pun terkena juga. Dia bukan semestinya mesti orang awam betul, orang agama lagi banyak kena. Sebab apa? Bolehlah nanti saya banyak juga nak jadi tawaran panel syariah apa semua ni, saya akan tengok satu persatu kan. Sebab tu kadang-kadang bukan semua kita nak pergi jadi panel syariah. Kadang kita mendedahkan leher kita dekat situ dan kemudian kita yang akan kena dan kita akan menjawab. Padahal hakikat sebenarnya mereka cuma guna tunggang panel syariah. Tu bahaya. Banyak yang ustaz-ustaz yang digunakan di Facebook, di media sosial ustaz, perlulah buat laporan polis seperti mana ustaz sebutkan sebentar tadi. Saya pun kena juga ustaz. Baik ustaz, sahabat kita ni di Facebook, soalan menarik ni. Ni saya rasa ramai yang kena ni. Johara Abu Bakar, apakah hukum pelaburan emas secara online? Dan yang kedua, bolehkah saya membeli emas dengan membuat pembiayaan dari bank? Tafadhal ustaz. Okey. Emas ni setakat pengetahuan saya lah ada 3 jenis. Yang pertama sekali adalah memang kita beli emas tu fizikal secara online. Maksudnya itu pun nak melabur jugalah. Kita simpan ataupun tunggu dia punya harga ke apa naik sikit. Walaupun emas agak turun sikit beberapa hari ni. Tapi kita nak kata itu jual beli secara online. Online juga tu. Tapi beli jongkong, beli 5 gram, 1 gram dan sebagainya. Tapi emas perhiasan, hak tu memang payah sikit kalau orang kata buat melabur. Hak tu pakai. Nama pun perhiasan. Memang takkan untung. Okay? So itu yang pertama. Yang kedua, akaun emas. Akaun emas ni maksudnya dekat yayasan ada sekarang ni, dekat koperasi pun ada akaun emas, dekat bank lagi lah ada akaun emas. Cuma dari sudut asalnya kalau bank tu Islamic bank, koperasi tu koperasi Islam ataupun ada panel syariah apa semua, ada pegawai selia. Kalau macam koperasi saya sebut dia ada SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Di bawah tu ada dia punya panel syariah. Panel syariah tu akan tolong pantau aktiviti-aktiviti pelaburan ke apa yang berkaitan dengan koperasi. Kan kalau bank ada bank negara, Takaful pun ada bank negara, Majlis Penasihat Syariah mereka. Jadi maksudnya kalau beli yang syariah dari sudut patuh syariah, yang mana online tadi, akaun emas tadi, maka hukumnya haruslah yang mana dia halal. Begitu juga yang beli emas jongkong apa semua tadi tu ada isu sikit dengan riba. Jadi kita cuba detailkan. Dan yang ketiga, hak ni jarang kita orang awam ni biasa tahu, iaitulah pelaburan dalam ETF Gold. ETF ni apa dia? Iaitulah Exchange Traded Fund, yang biasanya dia macam saham tapi pembelian sijil emas. Contoh, ada satu syarikat besar, dia buat emas. Jadi kita tak beli emas tu, kita beli sijil emas tu. Maksudnya sijil pemilikan emas. Jadi saya pun belilah berapa 100 gram ke apa, adalah sijil pemilikan emas. Tapi emas tu tak ada pun dekat kita. Maksudnya kita tak ambil emas tu. Dan kemudian saya jual sijil tu kepada dai. Saya beli dengan harga katalah 100 gram dengan harga 300,000 ke contohnya. 300,000 mahal sangat. 30,000 ke. Saya jual dekat dai. Dai boleh tak beli? Dia beli 3. Saya dapat cash. Jain dapat sijil. Jadi dai pun boleh jual kat orang lain apa semua dan sebagainya. Itu dipanggil macam saham emas lah, sikit-sikit kan, ETF. Jadi yang itu daripada sudut kepatuhan syariah, ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Itu pun online juga, online. Jadi maksudnya dalam bidang emas ni pun banyak juga. Itu tak termasuklah melabur gigi emas, melabur ikat emas. Itu cerita lain macam-macam. Kan? Macam-macam kan. Tapi secara 3 asas ni, kalau nak tahu dia patuh syariah ke apa, biasanya akan ada panel syariah. Dan kemudian kalau beli tu di bank ataupun tempat-tempat yang memang dah ada panel syariah, saya tak nak sebut lah. Kalau ikut list tu, saya ingat dekat 10 kot yang kedai-kedai emas yang memang patuh syariah ni. Tu semak je, ada tak dia punya patuh syariah, sijil patuh syariah apa semua yang telah dikeluarkan oleh satu panel syariah. Kedua, konsultan syariah. Maksudnya syarikat yang memang dilantik untuk jadi konsultan untuk tengok dia punya produk-produk patuh syariah ataupun tidak. Jadi kita kata berhati-hatilah kan. Jadi pada hari ni ada macam pelbagai jenis kan, letak 1,000 kemudian boleh jadi 10,000. Itu semua kena semak satu persatu supaya kita tak terlibat dengan benda-benda yang seperti tadi itulah. Okey. Kemudian sebut tadi tentang pinjam bank kemudian beli emas. Bagi saya tak cantik. Sebab kita melabur ni kena duit lebih. Bukan duit yang kita gunakan untuk harian kita. Ni nak makan minum pun tak cukup, buat pinjam nak melabur pula. Itu takut jadi lebur tadi tu. Kalau tak ada ilmu, kalau tak ada kaedah, tak ada cara dan sebagainya, maka memang akan membawa kepada dah lah berhutang. Rugi pula dah. Jadi di situ yang kita kena perhatikan bahawa jangan terlibatlah. Kalau nak pinjam tu buat benda lain kot. Kita ada 100,000 Ustaz contoh. Berapa peratus kita nak laburkan? Tengok kepada kita punya keperluan. Okey, kalau kita kata kita nak biasa-biasa je,
Sebab jenis pelaburan ni pun ada berbagai-bagai. Kalau contohnya kita nak sikit-sikit je. Sikit-sikit je kita letaklah contoh dalam FTA, fixed term account, dapatlah 3%. Letaklah dalam tabung haji ke apa semua, tu sikit. Maksudnya modal pun tak hilang, untung dapat sikit. Tapi kalau kita rasa macam nak lebih daripada peratus tadi, itu pulang pada kita. Kalau kita kata 50,000, kalau kata 20,000, 10,000, dia semua tu atas ilmu kita. Sebab tu hari ni banyak kelas-kelas pelaburan. Itu pun labur sebenarnya. Nak masuk kelas tu kena bayaran. Ni cerita panjang ni kan. Maksudnya nak masuk tu kelas percuma RM20. Mula-mula kelas percuma, lepas tu nak kena bayar RM100. Lepas tu tarik lagi RM999. Nak pakar lagi apa kita kata coaching one to one. Yang itu kena duk 3,000 lah. Jadi itu pun pelaburan juga. Itu ilmu. Maka kita kata itu pun dah jadi pelaburan dan untuk ilmu, dan kemudian pula kita nak melabur, maka sebab tu kita kata memang kita kena tengok betul nisbah kepentingan. Kalau kita ada duit berapa itu di atas kita punya ilmu. Okey, baik. Para penonton, banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda semua. Jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lebur sampai lebur, Ustaz. Baik, Ustaz, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Ashikin. Bagaimanakah cara untuk kita mengelakkan diri daripada terlibat dengan pelaburan melalui atas talian? Kerana sekarang telah ramai yang telah terkena dengan panggilan scammer yang memujuk kita untuk melabur melalui skim cepat kaya. Akhirnya tanpa kita sedari, duit kita sendiri yang habis lebur di dalam akaun bank. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Sebab dia macam berantu lah, Ustaz. Kan? Bila kadang-kadang dia pujuk kita apa semua, kita nak bagi tahu dekat orang, takut orang ngata kita ke sebagainya, tak apalah, melabur je lah, ikut nasib. Dan akhirnya kena juga. Macam mana ni, Ustaz? Baik, terima kasih pada persoalan yang sangat bagus. Saya cerita sikit, ada satu pengalaman dengan sahabat saya. Kan, dia ceritanya bisnes memang skema terancang. Dia ada waktu tu timbalan mufti, memang timbalan mufti sungguh. Ketua polis daerah. Dan dialah pelabur. Kan, dan kemudian syarikat yang melabur tu, yang buka pelaburan tu, dan kawan saya. Dia buat apa? Waktu tu 80,000 dia laburkan sebab dia yakin timbalan mufti, siapa tak percaya? Rupanya timbalan mufti pun kena tipu. Ketua polis daerah tu pun kena tipu juga. Rupanya mereka menggunakan bisnes yang cukup terancang untuk skema penipuan. Tapi Alhamdulillah, sebab ada detect apa semua tu, kan, dia 80,000, lepas tu dia pergi mahkamah lah. Dia mahkamah apa semua naik. Lepas tu dia dapat, seingat saya, 160,000. Dah dapat bayaran balik. Saya kata, bagus pelaburan macam ni. Dia melabur, kena tipu, naik mahkamah, menang. Jadi kita kata, mungkinlah kan. Cuma nak bagi tahu, daripada sudut pelaburan ni, pertama, ada orang kadang-kadang dia kaitkan dengan hipnosis. Maksudnya macam ada unsur-unsur pukau. Sebenarnya dia bukan unsur pukau. Yang paling utama bukan unsur-unsur pukau. Yang paling utama ialah kecerdikan, kepandaian macam mana skema menarik perhatian kita supaya kita melabur. Kan, itulah timbul low scam lah, apa skema pelaburan apa semua tu, dan akhirnya dia akan menarik kita. Pujuk rayu dia, kaedah dia berinteraksi, kemudian juga dia menyamar diri sebagai sekian-sekian tu, memang betul. Kalau cek nombor, contohnya polis daerah Sepang contohnya, memang nombor tu nombor polis daerah Sepang, rupa curi lain. So kaedah digunakan tu. Kemudian juga badan-badan berautoriti dan sebagainya. Jadi kita kata daripada sudut asalnya, pertama sekali perkara paling baiklah untuk kita try, sebab tadi sebut atas talian call, install Truecaller. Truecaller tu install. Sebab nanti orang akan report 252 orang dah report dia scammer. Lepas tu ada letak nama penipu. Contohnya kan naik nama penipu scammer, tak payahlah angkat. Kan contohnya. Ataupun nombor-nombor yang tak dikenali. Itu taktik juga tu. Nombor yang tak dikenali jangan angkat. Sebab kalau dia ada urgent apa, dia akan WhatsApp kita. Itu teknik dia. Kan dia akan WhatsApp kita, dia akan tinggalkan mesej kepesanan ke apa. Kalau sekadar call apa semua, nombor pula entah mana-mana, maka jangan angkat. Itu yang pertama. Yang ketiga, kalau dia add kita dalam grup-grup, Telegram ke WhatsApp ke apa, jangan jadi cepat jadi macam kelang kabut. Alamak, tanya Ustaz, ada orang add dalam grup lah. Saya ada orang macam tu, orang tanya, baru add dalam grup. Relax dulu. Ambil poster Tanyalah Ustaz, letak dalam grup tu. Nanti kena tendang lah. Tak payah kita keluar sendiri. Boleh faham? Kan? Ambil poster ceramah, ambil poster selawat, poster apa tu, letak dalam grup. Tak lama kena tendang lah. Itu konsep dia. Sebab dalam tu cerita nak bisnes, nak melabur. Kita pergi forward kuliah-kuliah. Itu cara. Kalau kita keluar, dia add balik.
So letak poster macam tu kan. Itu satu. Kemudian kalau grup WhatsApp, grup apa benda semua ni, relax je. Melainkan dia suruh klik, dia suruh bayar saman, bayar saman majlis daerah, bayar saman polis, dia ada klik-klik tertentu, jangan klik. Itu pertama, jangan klik kan. Kemudian juga kalau contoh nampak macam betul lah dia ni tahu saya kena saman sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, nombor IC betul sekian-sekian, ni sekian-sekian, dia main teka-teka je. Lepas tu dia kata, boleh tak minta pengesahan sekali lagi untuk kita proceed dengan ni nombor IC tuan kan. Kita pun sebut, rupanya dia sebut tadi tu betul dah, kita pun sebut sekali lagi, bagi perbetulkan lagi. Memang sukalah dia nombor akaun, nombor apa dan sebagainya. Sebab tu gini lah cerita, kalau kita nampak ada orang call atas talian, forward group, forward link, forward apa semua tu, jangan buat apa-apa kan, abaikan daripada benda-benda yang seperti itu. Sebab kalau tak, memang atas talian ke apa pun kita akan terkena, sebab scammer semakin cerdik tapi jahat. Ini saya sebut kan. Wallahualam. Okey, baik Ustaz, kita melihatkan kepada pelaburan yang besar-besar lah kan. Tadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit pelaburan yang kecil. Sebagai contohnya, kita ada pak saudara kita buka kedai makan, jadi kita ada modal sikit dah, RM50,000 Ustaz. Jadi kita nak beri kepada pak saudara kita ni untuk kembangkan lagi perniagaan dia. Jadi macam mana kita nak deal sebenarnya dengan pelaburan duit kita yang ada tu dengan perniagaan kedai makan pak saudara kita ni Ustaz? Mungkin ni perniagaan kecil, tapi kita nampak ada potensi untuk berkembang. Bagaimana kita nak deal dengan dia dan bagaimana akad yang perlu kita laksanakan Ustaz? Okey, pertama sekali kalau kita tengok kat situ, sebenarnya RM50,000 tu besar. Okey, kalau pergi yang bawah lagi, kecil lagi, sebenarnya ada yang mungkin berapa ringgit saja. Kan, contohnya jadi affiliate, jadi ejen kepada syarikat tertentu, kita labur sikit macam mana teknik nak iklan apa semua dan sebagainya. Mungkin juga bisnes dengan kawan-kawan nak buka store burger ke, RM3,000 contohnya, satu store burger. Saya tak ada kepakaran buat burger, Dai ada pakaran. Jadi saya letak 3,000, Dai jalanlah macam mana pun, tapi ratio dia macam mana? Itu penting tu kan. Itu penting. Contohnya gini, kalau andai kata kebiasaannya dia akan secara umumnya lah, dia boleh jadi mudharabah, dia boleh jadi musyarakah, perkongsian. Perkongsian ni maksudnya di atas akad musyarakah itu, maka kita ada ruang jugalah untuk kita sama terlibat, kan, untuk kita sama-sama maksudnya menjalankan syarikat, idea pun semua dan sebagainya, dan dalam masa sama kita bagi modal. Okey, so maksudnya kalau nisbah keuntungan, kita akan tengok kepada persetujuan keredaan kedua-dua pihak. Okey. Andai kata kalau saya letak RM50,000 macam contoh tadi, so pak saudara tu kata contoh dia RM100,000. Jadi kita kata modal tak apa, kita bagi sama rata je. Sama rata. Di atas persetujuan, kedua-dua keredaan. Tiba-tiba maju, lepas tu tukar balik. Kan tak boleh ni, tak boleh 50 ni kan. Ustaz, besar sangat Ustaz. Kita ambil stall burger Ustaz. Ambil stall burger kan. Stall burger RM10,000. RM10,000 kan. Jadi dengan RM10,000 tadi tu kita kata ratio pada secara asasnya dia berdasarkan kalau store burger biasanya dia kalau ikut kepakaran kalau kepakar dengan modal. So saya bagi modal, Dai kepakaran urus. Saya buat. Itu biasanya mudharabah. So mudharabah ni maksudnya saya bagi dan saya tidur. Saya tak buat apa-apa. So Dai yang akan run 100% bisnes tu, dan kemudian ratio macam mana ikut persetujuan. Contoh gini, kalau rugi macam mana? Saya tangguhlah, saya pun ambil modal. Saya tangguh 100%. Kalau contohnya untung, maka kalau untung, contoh kita bagi 50-50. So dia memang tetap lah, adalah kita buat itu kan, maksud perjanjian agreement tu 50-50. So akan jadi 50-50. Kalau tak ada, tak apalah, sebab saya bagi modal, saya tidur je, saya ambil 30% je lah, Dai ambil 70%. Dividen, keuntungan nanti pun boleh. Atas persetujuan. Untuk bagi ratio daripada sudut dia punya keuntungan. Tapi kalau standard berapa Ustaz? Standard biasanya win-win lah. 50-50 lah. 50-50. Yang ni pun ada risiko, yang ni pun ada risiko juga. Betul. Dia menggerakkan bisnes tersebut Ustaz. Tapi kena tengok juga. Kalau kata sebab kecuaian, contohnya dia buka store tu dekat Selayang, store burger. Lepas tu dia tak kunci ke apa semua, dengan store burger hilang. Siapa tanggung? Alamak. Tengok. Takkan pelabur. Takkan pelabur kan? Okey, tengok. Kalau betul-betul berlaku kecuaian daripada pihak pemegang amanah yang menjalankan bisnes, dia akan tanggung. Tapi kalau itu bukan kecuaian dia, dah ikat dah macam jenis rantai. Tinggal rantai je. Store burger hilang. Itu dua-dua tanggung lah, pelabur tanggung lah. Sebab yang itu bukan di atas kecuaian. Dia kena tengok juga tu. Tanggung. Ya. Dia kena tengok kecuaian ataupun tidak kalau berlaku isu-isu kerugian macam kecurian dan sebagainya. Sebab kita nampak pelaburan ni pada bisnes yang besar-besar Zat, sedangkan maknanya kita sebut stall burger lah, contoh tadi Zat, maknanya satu pelaburan yang cukup baik. Kadang-kadang kita tolong member, tolong saudara mara dan sebagainya. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik bersama dengan Al-Ali. Sekiranya pelabur untuk mendapat ganjaran pahala seperti berwakaf atau untuk pembinaan masjid tetapi tidak dilaksanakan atau ditipu,
adakah akan mendapat ganjaran di hari akhirat kelak? Macam mana Ustaz? Mungkin dia bagi duit, dia katakan 10,000 nah lah. Ni buatlah untuk pembinaan masjid. Tu masjid tak naik Ustaz. Dapat ke pahala daripada 10,000 tadi tu? Baik, kalau ikut sebenarnya secara asasnya, pertama memang kita kena selidik lah. Sebab tu saya minta maaf sebutlah, kadang-kadang menunggang di atas nama NGO, pada nama persatuan, dia buat wakaf, dia buat apa sebenarnya, wakaf entah ke mana, wakaf Cik Yeh je yang tinggal. Kan? Jadi kita kata, ya itu ada masalah lah. Maksudnya kita sendiri kena semak, ada tak dokumen kalau daripada pembinaan tu kadang-kadang perlu kepada pihak berkuasa kan, ataupun contoh lagi kalau nak kutip derma apa, kebenaran, mungkin daripada kebenaran pada pihak agama. So benda tu secara, sebab benda ni benda besar, wakaf ni benda besar, masjid ni benda besar, nak buat sekolah ke apa tu benda besar. Jadi benda-benda tu dokumen asas tu kena ada lah. Tu satu. Yang kedua, daripada sudut katalah kita dah semak, rupa-rupanya lepas-lepas tu kita tengok memang muka pun suci, pakai kopiah, pakai jubah, sugi dekat sini contoh kan. Memang suci lah maksudnya kan. Memang nampak dia tak menipu lah kan. Ada dokumen apa, rupanya semua menipu. Kan. Jadi kita pun berwakaf lah dekat situ. Dapat tak pahala? Okey. Saya daripada sudut dalil, seperti mana hadis riwayat daripada Yazid dengan Ma'an. Itu ya, Ma'an bin Yazid, sahabat Nabi. Dua-dua ni sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari. Apa yang berlaku? Yazid ni, ayah beliau ni nak pergi sumbang dekat masjid. Kemudian selepas tu Ma'an, anak dia miskin. Jadi tahu macam mana pihak masjid waktu tu pada sahabat Nabi SAW bagi dekat anak dia Ma'an. Maksudnya macam contoh baik atau ayah bagi dekat anak kan. Tapi ayah tu niat sedekah dekat masjid. Maka jumpalah Nabi SAW. Nabi sebut cantik, persoalan yang sangat bagus. Nabi kata, Yazid, laka ma nawait. Wahai Yazid, apa yang kau niat tu kau dapat dah. Maksud bagi sedekah tu. Dan kemudian, ya Ma'an, ma akhadht. Wahai Ma'an, apa yang kau ambil tu tak ada masalah. Kan? Jadi di sini menunjukkan bahawa kalau kita dah selidik, kita dah apa dan sebagainya, maksud kita bagi tu mudah-mudahan kita dah dapat pahala atas niat kita tu kan. Tapi daripada sudut pelaksanaan itu, sebab wakaf ni dia agak rigid sikit, sebab wakaf wajib untuk menjaga harta wakaf, kekalkan dia punya fizikal, dan kemudian hanya dimanfaatkan dia punya kemanfaat saja. Maksud kalau masjid tu fizikal kekal masjid tu, tapi manfaat digunakan masjid itu berterusan. Sepatutnya begitu. Tapi sebab dah hilang dah apa semua dan sebagainya, maka mudah-mudahan hadis tadi kata Hafiz Imam Ibn Hajar ketika menafsirkan, mensyarahkan hadis tu, kurang-kurangnya mudah-mudahan pahala tu ada untuk dia kerana niat dia tu. Bagaimana nak tarik diri daripada pelaburan? Okey Ustaz, kita dah tamat dah di TV3. Baik para penonton, kita berakhir di TV3. Terlepas info ataupun siaran daripada awal, jangan risau, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Baik, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini, yang mana pada hari ini kita bincangkan satu topik yang cukup menarik dalam bab fiqh, iaitu berkaitan dengan labur akhirnya lebur. Bagi mengupas topik kita hari ini, kita bawa kepada anda Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, banyak betul soalan hari ini Ustaz, berkaitan dengan pelaburan. Sebab apa? Orang nak mudah, kadang-kadang dia nak bagi duit, dia nak relax, tahu-tahu duit jatuh ataupun duit dapat daripada dividen ataupun sebagainya lah Ustaz. Jadi, tapi sahabat kita ni di Facebook ni, soalan yang menarik bersama dengan Al-Syal ni, melabur dalam sejumlah wang dalam skim cepat kaya tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tahu-tahu duit masuk dalam akaun berkepuk-kepuk. Apa hukumnya dan bagaimana status wang tersebut bila diguna pakai? Dan yang kedua, bagaimana pula dengan pelaburan dengan menjual produk yang ada dan tiada komision, yang mana akan terbentuk upline dan downline seperti sistem piramid serta pelaburan yang menjual kepala tanpa sebarang produk. Silakan Ustaz. Jual orang Jual orang ke? Jual kepala. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, soalan ni dua-dua tu hampir macam berkait sebenarnya. Ada istilah skim cepat kaya. Sebenarnya bila sebut skim cepat kaya, nama pun cepat kaya.
dia macam contohnya skim ataupun ibadat cepat ke syurga. Ajaran sesat dia banyak buat lah. Jadi scammer, skim cepat kaya dia macam ajaran sesat zaman moden lah. Semua jalan pintas nak ke syurga, semua jalan pintas nak cepat kaya. Sebab dia jadi isunya ialah macam kita sebut tadi, bila kita kutip duit orang dan kemudian kita hanya rolling duit tu. Maksudnya nanti kita ada, contoh ada dah 20 orang yang masuk skim cepat kaya dah bayar 1,000. Jadi 20 orang, kita kan dah janji sebulan tadi. Tu janji untung tadi tu dah masalah dah kat situ. So kita pun janji. Jadi bila dah masuk cukup sebulan, kita akan rotate lah bayar. Peserta pertama akan dapat sikit persen. Sebab tadi dia bagi duit kan, nanti akan sampailah kalau ikut Piramli tu apa, Abang Jamil meninggal dunia kan. Kan. Jadi maksud selagi ada orang masuk, selagi tu benda tu akan berjalan. Selagi mana ada orang sokong, orang apa semua tu, benda tu akan berjalan. Itu namanya skim cepat kaya. Skim cepat kaya ni, kalau kita tengok fatwa kebangsaan ke fatwa-fatwa negeri, haram lah. Kerana senama pun skim cepat kaya, di situ ada ribanya, di situ ada unsur ketidakjelasan, di situ ada unsur penipuan dan pelbagai lagi. Jadi bila sebut tentang skim cepat kaya, salah satunya tadi kita sebut persoalannya adalah tentang MLM. Kan ada upline dia, downline dia dan sebagainya lah. Kan kemudian ada produk dia, ada ejen dan sebagainya. Okey, so pertama sekali, kalau kita nak terlibat dengan bisnes ni MLM ni, kalau tahun 2008, 2007 dulu kita kata susah lah nak cari yang halal, bisnes MLM yang halal. Saya terlibat dengan satu company ni, dia buat sistem MLM, dia jual tudung, tapi tudung tu style ejen dia guna macam sikit-sikit MLM. Jadi macam mana kita nak pastikan dia patuh syariah? Sebab isunya di sini ialah pembayaran komisen, macam tadi disebut tadi, pakai kepala. Ataupun ketua tak buat apa-apa, tiba-tiba anak buah yang buat, dia punya downline dia tu, dan buat jual beli, dia tiba-tiba dapat komisen. Okey, gini, bila nak masuk MLM, ada beberapa perkara yang tuan-tuan kena check. Yang pertama sekali ialah mesti berlesen, berdaftar syarikat tu di bawah Suruhanjaya Syarikat ataupun Syarikat Malaysia lah. Okey, dia ada akta dia, sama ada akta 1967 ataupun akta 2016 yang paling latest. Dan kemudian tuan-tuan kena check juga, dia ada tak akta jualan langsung 1993. So lesen kena ada. Kalau tak ada lesen ni big problem lah. Itu yang menjurus kepada kepala-kepala apa semua tadi tu. Itu satu. Yang kedua, kita kena check tempoh bertenang. Tempoh bertenang ni maksudnya apa? Kita nak jadi ejen, kita tak boleh dipaksa tau. Maksudnya kita tengok kita berminat. Dia pun WhatsApp kita, dia dah bagi kontrak apa, kemudian kita pun tak sign lagi lah kot. Relax dulu lah. 10 hari. 10 hari tu kalau kita tak sign, bermakna kita tak nak menjadi ejen tu kepada syarikat yang disebutkan tadi tu. Tempoh bertenang. Yang ketiga, pembayaran daripada sudut yuran. Ada tak yuran? Jadi senang cerita, nak kembali kepada skim cepat kaya tadi, kalau kita masuk satu bisnes MLM nak jadi ejen, kena bayar RM100. Confirm skim cepat kaya. Sebab ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM 2013, garis panduan MLM, bila kita nak kenakan yuran tu, minimum yuran setakat proses borang berapa? RM5. Okey lah, consider okey lah, RM10. Tapi masuk tiba-tiba 200 ni apa hal? Kita nak, contoh dia punya logik paling mudah, kita nak kerja dekat satu syarikat, kita dah dapat offer letter, kita kena bayar tak dekat syarikat tu nak masuk kerja? Tak perlu. Tak perlulah, syarikat tu akan bayar pada kita. Samalah juga dengan bisnes MLM, nak jadi ejen, dia akan bayar pada kita. Kenapa kita nak kena bayar 100-200 pula pada dia? Kan? Itu isu. Yang ketiga. Yang keempat, kita nak tengok adalah daripada sudut pembayaran komisen. Tak ditentukan tu atas kontrak apa. Biasanya komisen dia tak lari. Jualah, maksudnya jualah ni komisen lah, pembayaran komisen, ataupun hibah. Ni skamer memang sukalah ni. Ini digunakan nanti ni. Perkataan tu. Perkataan tu. Kan? Kemudian wakalah. Wakalah bil ujur ataupun wakalah dengan bayaran dia punya perwakilan tu ataupun jadi ejen tu. So 3-4 kontrak ni ataupun hibah masyurutah. So 3-4 kontrak ni memang biasa digunakan dalam komisen. So maksudnya bila kita nak masuk, kita jelas nak bayar komisen saya ni berdasarkan akad apa. Kan dai nak bayar kat siapa, akad dai gunakan, saya pakai hibah masyurutah. Sedap bunyi dia tu. Betul lah tu kan. Contohnya kan. Itu yang keempat. Yang kelima, kita nak tengok adalah real produk yang dijual beli. Maksudnya kita komisen, kita jual produk. Kalau kita jual buku, kita dapat komisen 20%. Kita jual penapis air, kita jual apa semua tu dapat komisen. Salesman kita jual kereta dapat komisen. So kita kata itu konsep dia. Cumanya masalah dia sekarang ni, MLM ni dia ada satu tingkat. Maksudnya saya syarikat, bos, kat bawah saya tu cuma ada ejen, satu je ejen. Di bawah dia tak ada ejen lain dah. So yang tu agak mudah untuk kita check lah. Tapi masalahnya di bawah dia ada ejen, bawah dia ada ejen, mak dia, datuk dia, nenek dia, semua sekali masuk bawah tu. So macam mana dia boleh dapat komisen? So nak kena check atas kontrak apa. Contohnya, katalah dia biasanya untung atas angin, yang tu yang diharamkan. Saya tak buat apa-apa,
orang di bawah saya buat kerja jual produk apa, tiba-tiba saya dapat 10% commission, 20% commission. So atas isu apa? Kalau contoh kat situ kita pakai based on target, sebab tu disyaratkan hatta syarikat takaful sekalipun kan bawah dia pun ada ejen dan sebagainya. Macam mana dia buat? Pertama, ketua mesti ajar, kena ada bulanan tu secara berperingkat apa yang dia perlu ajar kepada dia punya ejen. Itu sumbangan dia untuk dapat komisen. Betul. Kan? Maksudnya contoh kelas apa? Marketing, macam mana nak iklan, macam mana jumpa pelanggan, jumpa customer, jumpa prospek apa semua. So dia ajar kat situ. Yang itu melayakkan dia dapat komisen. Satu. Yang kedua, dia introducer. Dia ajak orang tu masuk, orang tu ambil exam ke apa, dan kemudian dia pun dapat dia punya komisen. Sampai bila nak dapat tu? Itu pun kena jelas. Daripada apa, isu apa. Jadi kita kata MLM tak semua tu kita kata sebagai haram, tapi benda-benda 4-5 perkara saya sebutkan tadi itu kena tengok untuk memastikan MLM tu patuh syarak. Maksudnya kita tegur ni syarikat-syarikat MLM di luar sana, kalau dia nak buat sistem ada ejen ada apa semua tu, maka kita kata semak garis panduan JAKIM dan ikut yang tu. Kalau nak best lagi tak payah pening kepala, lantiklah panel syariah ke apa untuk menyelesaikan isu itu. Wallahualam. Itu dia Ustaz. Dalam kita nak menetapkan satu-satu garis panduan, kita nak ada ejen, nak ada affiliate dan sebagainya, kita kena tahu bahawa itu semua kita kena mengikut garis panduan telah ditetapkan Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook Ustaz bersama dengan Sahziatul Siddiq dengan mengguna pakai konsep the more the better. Pemilikan hartanah mula menarik golongan muda ini tanpa mengira latar belakang dan sosio budaya. Soalan saya, apakah strategi bagi pelabur muda ini buat pelabur hartanah? Kadang-kadang mahu keuntungan itu ingin bersifat segera, sedangkan pelaburan hartanah ini bersifat jangka masa panjang yang memerlukan kesabaran untuk memperolehi keuntungan. Ustaz, macam mana ni? The more the better. Macam mana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya perhati kalau isu berkait dengan hartanah ni, dia ada 3 benda. Yang pertama ialah kita beli rumah untuk sewa. Satu. Yang kedua ialah kita masuk dalam membida rumah lelong. Dan yang ketiga, kita beli tanah untuk buat pertanian. So 3 ni tak lari biasanya. Cuma kita kata yang pertama sekali, kita memang kena belajar, kena ada ilmu. Hari ni kalau tuan-tuan tengok, RM20 dah dapat ilmu. Macam mana tu? Beli buku. Banyak dekat pasaran buku-buku tentang bisnes hartanah. Macam mana menjadi seorang hartanah. Jadi hartanah lah kan. Jadi pelabur lah kan. Okey. So maksudnya pertama kita kena tengok adakah tanah kita nak beli ni siapa. Kadang-kadang tu lot lidi tau. Lot lidi ni bahayalah. Maksudnya satu tanah tu dia sebenarnya asal zoning dia tanah tu pertanian. Tapi sebab dia nak pecah, nak buat rumah, nak buat apa kan. Dia pun sukar untuk nak pecahkan, nak tukar nama-nama tu, maka dia penjual secara lot lidi. Maksudnya siapa nak ambil lot ni tapi nama-nama dia. Dia pemegang amanah. Jadi orang ni tak ada hak untuk tukar nama apa semua, cuma dia beli. Kalau orang tu tipu macam mana? Itu satu ilmu. Maksudnya kita kena perhatikan nak beli tanah tu. Nak beli rumah sewa, kena tengok volume, tengok kawasan, tengok pembangunan, tengok keadaan rumah. Okay, tengok apa lagi? Tengok maintenance rumah. Kadang-kadang duk beli, tengok pula pinjaman pembiayaan bank dengan sewa yang kita akan kenakan. Banyak benda kena semak tu. Kan? Lepas tu macam mana pula nak beli rumah ketiga, keempat, kelima, kena stamping LHDN, kena buat apa? Yang tu kena ilmu. Tu cerita dia. Sebab saya ada sikit-sikit terlibat lah dalam isu ni. Okay? Kemudian yang kedua, kalau dia tu membida. Membida ni jalan paling cepat tadi tu, nak dapat untung. Maksudnya kita bida satu rumah, kemudian kita dah target dah rumah tu kata harga RM100,000, kita akan keluar modal dalam RM30,000, harga market rumah dalam RM270,000 contohnya. So kita pun renovation apa benda semua, kita dah repair apa benda semua. Cuma isu bida ni banyak pula. Isu gharar, tak jelas, kita tak tengok rumah tu macam mana. Tu satu. Yang kedua, kita nak masuk tu deposit tu macam mana. Kalau deposit tu burn, dia jadi judi. Kita masuk, kita bertaruh. Kan? Tapi kalau deposit tu dipulangkan kembali, okey. Tapi kalau nak masuk kena bayar sikit RM5 ke apa untuk iuran pengurusan ke apa, is okey. Kan? Tapi kalau masuk tu burn, hilang duit kita deposit tu, itu masalah. Kan? Jadi kena tengok juga tu. Beli rumah macam mana, dekat kawasan mana, pembangunan, itu semua kena tengok daripada sudut ilmu. Orang-orang muda dia kena mengkaji dalam benda-benda ni. Jangan main TikTok je. Bukan nak marah. TikTok pun kadang-kadang ada yang bermanfaat kan. Tapi nak ceritanya tu, benda-benda tu. Okey, yang ketiga, nak tengok ialah daripada sudut tadi kita kata ni paling bagus lah, paling dia punya risiko tak berapa ni sangat, tapi still ada risiko agak tinggi tapi agak kurang sikit. Apa dia? Iaitu berkait dengan tanah pertanian.
Kena semak. Benda yang kita nak tanam, musangking, kelapa, pokok ciku, pokok apa, benda yang kita nak tanam. Bisnes dekat situ macam mana? Okey, kemudian juga bila nak dapat satu hasil, katalah contoh kalau kelapa saya ada juga kebun ada 3-4 ekar tanam kelapa matak gitu. So kita tahu biasa 3 ke 4 tahun baru keluar hasil. Di antara tu kita nak dapat balik generate sekurang-kurang ada income tu, kita nak buat apa? Tanam pokok pisang contohnya yang boleh dapat, tanam sayur, tanam apa semua dan sebagainya. Itu juga kena fikir kan. Kemudian nanti nak tunggu kelapa contohnya, nak tunggu kelapa berbuah tu lambat. Okey, mayang dia tu kita nak buat apa? Apa kata kalau kita buat air nira. So kita niukan. Tu ada teknik pula tu nak kena pakai apa semua. So maksudnya senang cerita kena ada ilmu lah. Bila sebut bisnes hartanah, sama ada rumah sewa ke, beli tanah untuk jual balik ke, ataupun buat pertanian tadi, memang kena perhati betul-betul supaya bila kita ada ilmu, kita tak rugi. Bukan tak rugi, maksudnya sukarlah nak rugi tu. Dan kemudian kita juga akan ada ilmu berkait dengan syariah dari sudut keuntungan dan sebagainya. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika dan selepas ni kita nak tanya kepada Ustaz, ada tak pelaburan yang tak rugi? Nak tahu tak? Okey, selepas ini para penonton kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dalam topik perbincangan fiqh, iaitu berkaitan dengan labur akhirnya lebur. Ustaz, saya tertarik betul lah. Kita punya bisnes burger tadi Ustaz. Contohlah dia melabur katakan RM5,000 nak buka satu store burger. Jadi member ni pun Ustaz bagi saya RM5,000, saya buat burger tadi tu. Dan akhirnya setelah setahun niaga, Alhamdulillah bisnes pun dah cantik dan sebagainya. Tapi itulah, tadi kan kita dah janji 50-50. Ustaz 50, saya 50. Jadi keuntungan tadi Ustaz, saya kena bagi dua dengan Ustaz. Jadi saya kata, saya rasa saya nak kena keluarkan balik Ustaz daripada pelaburan tu sebab saya dah boleh survive sendiri dah. Nampak tamak tu. Nampak tamak kat situ. Jadi macam mana saya nak keluarkan pelabur tadi, ataupun pelabur tu sendiri dia kata, macam tak boleh pergi je dari Aiman buat burger ni. Baik aku keluar siap-siap. Macam mana Ustaz? Okey, gini. Asasnya bisnes pelaburan ni dia panggil akad mulzim. Akad mulzim ni maksudnya dia satu lagi akad ghairi mulzim. Okey, apa akad mulzim ni? Akad mulzim ni ialah bila mana kita nak tarik diri ataupun kita nak tarik handbrake lah. Kan kita nak keluar ataupun kita dikeluarkan. Kan ada dua. So maksudnya dia kena persetujuan daripada pihak tu. Okey, kalau akad yang tidak mulzim ni, contohnya saya bagi hibah. Kan, saya fikir-fikir saya nak bagi hibah kepada Da'i Aiman lah kot. Kan, saya nak bagi. Lepas tu tengok-tengok balik, fikir-fikir, tak jadilah. Jadi saya tak boleh kata, Da'i Aiman, minta maaf lah, saya tak boleh jadi bagi hibah. Tak perlu. Saya boleh cancelkan terus. Kan, buat wasiat ke apa dan sebagainya. Okey. So maksudnya ada akad yang perlu kepada persetujuan. Kalau contoh tak bersetuju, jadi apa yang perlu dibuat? Kena bayar ke? Kena apa ke? Yang itu atas persetujuan. Ada denda dan sebagainya. Ada denda ke dan sebagainya, itu atas persetujuan lah. Dia punya konsep dia. Contohnya kalau dalam tempoh sepatutnya setahun, kan 2 tahun, tapi dalam tempoh 5 bulan 6 bulan dah nak keluar contohnya. So itu juga kena ada dalam terma-terma dan syarat tu. Apa syarat-syarat dia, terma-terma yang diletakkan kalau bisnes besar lah. Tapi kalau bisnes dengan kawan, kita kata kena bincang dari soal hati ke hati lah. Untuk menentukan maksudnya. Tapi memang kena bincang, dia tak boleh diam-diam terus macam tu. Sebab akad tu mulzim, dia mengikat macam akad jual beli. Kan macam akad kita kontrak-kontrak yang lain. So maksudnya memang kena ada persetujuan dan memang kena ada apa kita kata kedua-dua pihak perlu ada putuskan satu benda yang sepatutnya dalam keadaan tu. Kalau misal kata kita sebut pasal burger lagi tu Ustaz, bisnes burger tu rugi Ustaz, adakah kerugian dan hutang itu juga perlu ditanggung oleh pelabur tadi Ustaz? Kalau dia pakai kontrak maksudnya mudharabah 100% daripada dia, dan rugi tu faktor alami, orang tak makan burger, orang makan ayam contohnya kan. Burger apa ni tak sihat contohlah kan, tapi boleh buat burger yang sihat. Kan? Jadi katalah benda tu berlaku kan, jadi dia punya keadaan dia apa akan berlaku tu ditanggung semua tu oleh kedua-dua pihak. Secara umumnya modal dia lah, pemodal memang dia, tapi dia punya letih masa apa semua tadi yang tukar masak lah. Itu keadaan. Okey, baik Ustaz. Kita nak pergi jugalah Ustaz kepada ada tak satu pelaburan yang orang kata tidak merugi? Dan kalau kita melabur ni Ustaz, confirm untung Ustaz, ada tak? Mungkin sedikit daripada Fatih Ustaz. Okey, secara asasnya kita kata pelaburan yang paling untung ni tijaratan lan tabur, Allah kata. Perniagaan yang takkan rugi. Perniagaan dengan Allah lah. Pelaburan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya wakaf apa benda semua tu kan yang kita buat, derma, infak apa semua tu, itu pelaburan yang tidak akan rugi dekat akhirat nanti. Persoalannya kadang-kadang orang bila cerita tentang akhirat ni, iaitu akhirat. Kita kata itulah matlamat utama. Tapi dekat dunia ada tak? Ada.
pelaburan yang rendah risiko. Contohnya apa? Fixed term account. Contoh kita kata fixed term account ni sebab dia berbeza. Kalau tabung haji KWSP memang dah kena ada dah, kita letak duit. Fixed term account contohnya, kita boleh dapat 3%, 2.7%. Macam mana pula boleh jamin keuntungan? Bank boleh jamin keuntungan? Boleh jamin. Maksudnya kita letak 10,000 dalam tempoh setahun, kita akan dapat 3% contohnya. Misalnya dia buat kontrak jual beli sebenarnya. Bank dah tahu dah untung apa benda semua, dia bagi share dengan kita sikit. Tapi namanya FTL lah, fixed term account. Ada. Maksudnya ada juga pelaburan-pelaburan yang rendah risiko yang kita boleh buat dan dia tak menghilangkan modal, pasti rugi. Pasti rugi pula. Pasti untung. Cuma untung tak banyak lah. Dia ni selamat. Ni selamat. Okay. Ni selamat. Safe lah. Kan letak dalam SPN, letak dalam tabung haji. Kalau letak dalam akaun biasa, dapatlah 24 sen. Itu tak payahlah. Kan letak pula dalam konvensional, lagi haram lah. Letak dalam perbankan Islam, cari yang mana-mana pelaburan yang bentuk perbankan Islam biasanya ada. Ada punya konsep dia tu. Jadi, ataupun contohnya pelaburan dalam takaful. Kan? Jadi, ada beberapa perkara yang walaupun untung tak banyak tapi still dapat untung dan modal kita tak rugi. Kalau kita nak habiskan modal tapi untung pun mungkin dapat lebih besar, saham, ETF, kemudian juga iStock, apa benda semua lagi lah yang ada dekat pasaran dan sebagainya, saham. Jadi semua benda tu kan, Bitcoin contohnya, pelaburan dalam MLM dan sebagainya. Yang itu boleh kata cari yang betul-betul halal, patuh syariah, boleh. Okey, kepada mak-mak yang mungkin baru pencen ni Ustaz, mak-mak kita, ayah kita ni baru pencen, duit banyak, grand duty apa semua sampai ratus-ratus ribu Ustaz. Jadi untuk duit-duit tersebut, jadi dia gairah untuk dia nak melabur dan sebagainya Ustaz. Mungkin ada saranan Ustaz tak untuk ibu-ibu kita kat luar tu dengan duit itu, kena hati-hati untuk simpanan waktu tua ni Ustaz? Okey, pertama kalau kita tengok Jabatan Bancian Malaysia, biasanya rata-rata ni 2020, 2022 mereka buat 21 mereka buat bancian, rata-rata umur rakyat Malaysia selepas pencen dia akan hidup lebih kurang dalam sampai umur 70 tahun. Rata-rata kebiasaan. Maksudnya dalam 70 tahun kalau pencen tu 55, berapa tahun lagi kita kena ada? Dalam 35-45 tahun lebih kurang kan, ataupun kita kata 15 tahun, hampir 20 tahun, maka cukup ke dengan ratus ribu apa semua tu? Maka jangan mudah sangat cepat terpedaya kan. Itu umur kita, itu mungkin nak pergi haji, itu mungkin nak buat apa ibadah apa. Sebab saya pernah jumpa ada satu orang pakcik ni, dia pergi bank, dia keluarkan duit 70,000 duit pencen dia pergi keluar. Pegawai bank dah tanya dah, pakcik ni buat apa pakcik ni semua dah? Saya nak melabur. 2 minggu lepas tu datang balik bank, saya kena tipu, menangis-nangis kat kaunter bank. Bank nak tolong macam mana? Kan? Bank takkan boleh tolong lah. Bank dah bagi tahu dah. Sebab tu berhati-hati, gunakan prinsip tahu bisnes apa yang dia buat. Jangan ada masuk pada jamin modal dan keuntungan, jangan masuk. Kemudian mesti ada panel syariah dan kemudian kena ada dia punya authority ataupun akad-akad yang ada dalam kontrak itu. InsyaAllah gunakan sebaik mungkin duit itu. Kita nak bagi juga nasihat kepada anak-anak muda yang mungkin gairah ni, yang mana masuk pelaburan-pelaburan ni, kalau melabur ni tak insem tak apa Ustaz Jadi yang jenis-jenis pelaburan-pelaburan macam ni Ustaz, apa yang perlu dihati-hatikan ni Ustaz? Anak-anak muda. Baik. Pertama sekali, orang-orang muda dia jangan masuk pada yang lebih-lebih high risk. Dia buat yang pelan-pelan, yang sikit-sikit. Sikit-sikit. Yang boleh modal pun okey dan kemudian boleh dapat sikit keuntungan. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, sebab nanti dia nak guna duit tu, dia nak rolling, dia nak belajar, dia nak apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nisbah ratio keuangan dengan nisbah kekayaan. Tu penting tengok tu. Kan kadang-kadang orang tengok keuangan dia ada, tapi nisbah kekayaan nak jadi kaya lagi. Tapi dalam masa sama nisbah hutang pula pun ada juga. So kena tengok, kena ada timbang tara, kena belajar ilmu-ilmu keuangan, ilmu-ilmu berkait dengan pengurusan keuangan peribadi. Mudah-mudahan dengan sebab tu boleh untuk kita nak jadi orang yang berjaya dan tak ditipu dunia akhirat, insya-Allah. Masya-Allah. Dan saya yakin dan percaya dengan usaha dan nasihat telah diberikan oleh Fadil Ustaz, satu hari nanti anda akan jadi kaya dunia dan juga akhirat. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran, kita nak minta Al-Fadil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi baik, dan kurniakanlah kami istiqamah berterusan dalam melakukan amalan dan diterima amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barak salim walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki atas penjelasan topik kita pada hari ini, labur akhirnya lebur. Kita berakhir di sini. Kepada para penonton, saya Daya Aiman mohon maaf di atas selanjur
berkata, terlajak bicara, ada rezeki jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa' ma'as salamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah.